Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita nak sambung pengajian kita yang semalam daripada kelas semalam ya. Hari ini kita dah masuk sesi ke-11. Betul kan? Sesi 11. Jadi kita teruskan kepada pengajian kita tentang kalimah fi'il. Kalimah fi'il. Kalimah fi'il fi'il ni boleh dibagikan kepada pecahan mengikut masa, iaitu masa lampau fi'il madhi, masa kini atau masa depan fi'il mudhari', dan juga masa depan ataupun kata perintah iaitu fi'il amar. Jadi semalam Semalam kita dah buat latihan tu. Jadi hari ni kita akan pergi terus lebih detail lagi kepada fi'il madhi. Yang semalam adalah merupakan kita buat yang basic sekali. Maknanya the basic form of perkataan fi'il ni, pecahan kalimah fi'il. Jadi kita buat yang paling asas lah, yang kita tahu dia ada 3 tu, nak tunjukkan perubahan dari segi masa. Bila dia fi'il madhi, maknanya kita terjemahkan telah, kita kena tambah dalam bahasa kita ni, kita kena tambah telah, ini kata kerjanya, dan oleh. Jadi maknanya pelaku. Kerana apa? Setiap kali kita jumpa fi'il, dia ada 3 maklumat tu. Satu, maklumat masa, kemudian maklumat kata kerjanya. Apa perbuatan yang kita nak ceritakan tu, dan juga pelaku. Kosakata tu biasa dibentuk oleh 3 huruf. Ini yang paling basic adalah perkataan 3 huruf yang di awal bermula dan di awalnya huruf awal dan huruf akhir berbaris fathah. Jadi itu dinamakan madhi. Jadi semalam kita dah tengok perubahan tu daripada madhi kepada mudhari'. Ini telah, yang ini tak ada telah. Ini ia terus. Dan juga lah oleh engkau, amar. Jadi hari ini kita akan pergi terus kepada madhi je. Kita akan melihat kepada lebih detail lagi. Mungkin semalam ada yang tertanya-tanya, macam mana kalau engkau pula buat pelaku yang lain daripada yang kita belajar semalam. Baik, kita tengok di sini Ini pelajaran ke patutnya 13 lah, patutnya sesi 13, tapi ini kita dah masuk kira sesi ke 11. Jadi fi'il madhi, setiap fi'il sama ada fi'il madhi, mudhari' dan amar mempunyai pelaku. Ini juga yang saya sebutkan semalam. Setiap kali kita jumpa fi'il, dalamnya dah terbina siap-siap ada, dia ada fi'il, maknanya kata kerja tu, kosa kata kerja, the vocab of verb, the verb. Kosa kata kerja, dan dia juga dah ada dalam tu siap-siap built-in ada fa'il. Ini yang dasar dia lah, fa'il. Satu je kalimah. Kalau kita penggal, maknanya kita nampak ini satu kalimah. Jadi kita tengok contoh dia. Pelaku itu, fa'il ini bersambung dengan kalimah, maknanya bersambung dengan kata dasar dia tu, sama ada secara jelas dengan dhamir mutasil. Ingat lagi tak dhamir mutasil apa dia? Kita belajar masa isim. Dhamir mutasil apa? Jamak. Bukan jamak. Bersambung. Di akhir. Mutasil maksud dia bersambung. Dhamir yang bersambung. Maknanya dia attach kepada perkataan tu, kosakata tu. Ataupun ada juga yang tersembunyi. Dhamir tu, ini bukan munfasil. Tak ada dhamir munfasil. Cerita dia kalau dengan fi'il, dhamir tu mustatir. Kalau kita tak nampak dia bersambung, maknanya dia mustatir. Mustatir maksud dia tersembunyi.
Ini maksudnya dhamir tu tersembunyi. Ini kata dasar. Dalam kata dasar dan juga ada beberapa yang lain, dia punya dhamir tu tak nampak. Itu yang default lah. Okey, contoh kita tengok sini . Sekarang ni kita fokus pada fi'il madhi saja. Kita fokus pada fi'il madhi. Jadi kata asal ataupun saya sebut semalam kata akar. Kata asal, ini kalimahnya. Kemudian tanda akhir tu tak ada. Kalau tidak ada tanda akhir, maknanya pelakunya tu tersembunyi. Dhamir tu tersembunyi. Mustatir. Dhamir mustatir. Macam mana teacher tahu ia macam tu kan? Kenapa kata telah sujud oleh ia? Mana datang ia tu? Ia tu tak ada. Default dia memang macam tu. Maknanya kalau kalimah 3 huruf, kemudian di awal dan di akhir berbaris fathah, maknanya kita dah tahu dah pelaku dia adalah ia. Jadi dia jadi macam inilah. Kalimah 3 huruf. Kalimah 3 huruf di awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi maknanya ini yang default ni. Ini kata akar. Dan pelakunya adalah dhamir yang tersembunyi. Dhamir mustatir. Jadi kita terjemahkan. That's why kita terjemahkan telah sujud oleh ia. Dalam nahu ringkas dan seterusnya, dengan nahu ringkas ni kita boleh baca Mushaf Mubayyinah tu, kita boleh faham nahu dia. Kita tandakan fi'il madhi ni. Kalau macam ni, dhamir mustatir, kita bubuh FD sahaja. FD, semalam kita dah buat dah. FD. Jadi maknanya fi'il madhi. Pelaku dia, ia. Pelaku dia tersembunyi. Baik, faham? Boleh Okey, kita tengok contoh kedua. Bila yang menunjukkan perempuan. Okey, di sebelah kanan saya ni sin, jim, dal. Jadi sin, jim, dal bila bersambung tanda akhir dia tu ada ta berbaris sukun di akhir kalimah. Sebelumnya ada huruf lah, huruf yang fathah tu. Jadi macam ni, ada ta berbaris sukun. Jadi maksud dia ialah ini dah menunjukkan kalimah tu jadi macam ni, sajadat dari segi bacaannya. Sajadat maknanya telah sujud oleh ia, tapi ia ni merujuk kepada perempuan. Sajadah telah sujud oleh ia. That means ni umum, sama ada ia semua orang ataupun basically ia lelaki lah. Kalau bila nak masukkan perempuan, dan dia kena jadi ada ta berbaris sukun di akhir kalimah. Tu tanda dia. Jadi attach kepada perkataan yang semalam saya bagi kan semalam, ada khatama contohnya, rakaah. Jadi bila tambah je ta berbaris sukun, bila kita nampak ada ta berbaris sukun di akhir kalimah, maknanya itu menunjukkan pelaku dia adalah perempuan. Tapi siapa? Ia. Ganti nama diri ketiga. Ini ganti nama diri ketiga. Jadi kat sini dia punya kod ialah kita buat macam ni. FD. Lepas tu kita palang. Ada palang. Dan kita bubuh P. Maknanya pelaku dia perempuan. Fi'il madhi telah oleh ia perempuan. Boleh tak saya teruskan? Boleh Contoh yang ketiga. Perkataan ni dia bersambung dengan kalimah fi'il ni, dia bersambung dengan tanda yang menunjukkan ni dhamir mutasil. Ni dhamir mutasil. Yang ni pelaku dia tak tersembunyilah, kiranya dizahirkan, bukan dizahirkan, dia bersambung, kita nampak. Waw, alif. Jadi dia akan jadi sajadu. Baca dia sajadu sebab tambah waw ni tadi. Wow. Dia punya baris akan berubahlah, automatik dia berubah. Nak sambung dengan waw, daripada sajadah jadi sajadu. Jadi di sini telah sujud oleh mereka. Waw ni yang menunjukkan mereka sebenarnya. Menunjukkan itu dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Ni kita terus tahulah bahawa kalau waw ni pelaku dia siapa? Mereka. Jadi kita terjemahkan, kita punya kod ialah FDR. Telah oleh mereka. Sajadu. See, ini satu perkataan, satu kalimah dalam bahasa Arab, ada tiga-tiga maklumat tu kan? Ada maklumat kata kerjanya, iaitu sujud. Masanya, madhi, telah. Dan pelakunya, iaitu mereka. Satu kalimah.
dah jelas dah. Habis kalau kita bahasa kita 1, 2, 3 lah ataupun 4 kat situ. Okey, ini mereka. Sin, jim, dal bersambung dengan ta berbaris fathah di akhir kalimah, sebelumnya ada sukun. Masukkan sekali ada sukun. Jadi bunyi dia sajadat, sajadata, sajadata. Ta pendek, sajadata. Jadi telah sujud oleh engkau. Ni engkau ni ta. Engkau lelaki yang ni tak lelaki. Jadi kod dia apa? F, fi'il madhi, I, engkau. Fi'il madhi, telah, bila kata FD tahu telah oleh. Semalam dah buat dah latihan tu. Sekarang nampak pelaku. Ada attach kepadanya ta berbaris fathah di akhir kalimah. Ini merujuk kepada engkau. Sajadetum, sama juga, sambung dengan sin, jim, dal, sambung dengan tum. Lepas tu, sebelum tu sukun. Jadi bunyi dia sajadetum. Ini merujuk kepada kamu pula. Kum ni, tum ni untuk kamu di sini. Ni dengan fi'il Kalau dengan isim dia jadi kum kan? Tapi kalau dengan fi'il dia jadi tum. Dia tak boleh pula jadi kum. Salah kalau saja dekum, salah. Tak boleh. Dia saja detum. Maknanya fi'il, madi dan kamu semua. KS ni nak menunjukkan kamu. Kamu semualah. Mana kamu ramai. Kalau engkau satu. Ini kata ganti nama diri kedua. Ni kedua. Yang tadi ketiga. Engkau satu, betul. Cik Zainal ni ketiga. Okey, kalau aku pula macam mana? Sin, jim, dal. Tambah dengan dia ada bersambung padanya ta berbaris dhammah, sebelumnya sukun. Ta berbaris dhammah, sebelumnya sukun. Jadi sajadatu. Maksud dia telah sujud oleh aku. Ni aku ni. So susunan dia memang kena macam tu. Fi'il baru fa'il. Fi'il baru fa'il. Sebab itu untuk kata dasar ni kita terjemahkan, kita letak fa'ilnya di belakang. Sebab itu struktur dalam bahasa Arab. Jadi FD A, telah sujud oleh aku. Sin, jim, dal, lepas tu bersambung pada dia nun berbaris fathah, nun alif ataupun nun alif di akhir kalimah, sebelumnya sukun. Bunyi dia sajadna, telah sujud oleh kami. Telah sujud oleh kami. Jadi kod kita ialah FD K. Kalau K tu kami je. Adakah ini semua dalam Quran? Tak, ada ke sebab dhamir sebenarnya ada 14 kan. Jadi kalau variety dia bersambung dengan fi'il, mesti ada 14 juga. Jadi tetapi yang kita kemukakan di sini, yang kita letak dalam buku ni yang paling banyak. Sebab kita baru nak menatih, kita tak naklah nampak terbeban semua macam kita rasa kena hafal, tak. Tapi ni selalu kita jumpa. Contoh kan, semalam perkataan yang kita dah buat. Contoh perkataan kafar. Jadi kita dah boleh terjemah yang ni satu semalam. Jadi sekarang kita tambah kafarat. Jadi dari segi bahasa on grammar, tak tu? dengar. Dari Okey. segi bahasa grammar, fa'il tu kita boleh katakan subjek kan? Subjek. Subjek. Subjek, objek, saya nak clear. Subjek kan? Maka dalam ni dia tak Pelaku. saya tak buat sebab lain sikit. Subjek kalau objek maf'ul bih. Tapi kita belum tengok ayat lagi. Oh, ini lain. Dalam ni ini bolehlah kalau Cik Saziman nak bandingkan yang macam tu, macam bahasa Inggeris, pelaku tu. Baik kita cerita pasal susunan lah. Maksudnya kalau susunan dalam bahasa lain, biasanya dia punya pelaku tu kat depan kan. Pelaku dia kat depan. Macam dalam bahasa Inggeris,
contohlah sajadah ni dalam bahasa Inggeris dia akan jadi sebenarnya dia dua lah. He prostrated. He prostrated. Jadi dia ada dua perkara. Betul lah kalau kita faham macam tu. He ni subjek, Okey, ini betul, verb. Betul, betul. Betul lah. Betul subjek. Tapi kita tak boleh nak bandingkan macam tu kerana macam tadilah saya kata dalam bahasa Inggeris subjek dia duduk depan. Tapi dalam bahasa Arab ini satu tu pun dah tahu dah siapa pelakon dia. Dia terbalik. Dia punya susunan ialah kalau kita nampak fi'il dia memang satu ayat yang lengkap sebenarnya. Jadi dia punya struktur tu dia terdiri daripada dah ada siap-siap dia letak verb dia kat sini dulu. Kita baca dari kanan ke kiri kan. Ini dia punya dua pelaku dia dekat situ. Dia memang macam tu. Sebab itu kalau kita tengok pada penambahan ditaruh pelaku tu selepas dhamir mutasil dalam bentuk dhamir mutasil. Dia kalau kita nak buat kat sini kan contoh kita nak buat ayat kita tulis Muhammadun sajadah. Salah. Dia tak boleh. Salah dari segi struktur. Maknanya kita nak kata kita nak translate. Tapi kalau nak cakap silakan je. Boleh je. Tapi ni cerita dia Quran. Bila kata Quran, mesti dia akan cakap sajadah Muhammadun. Maksudnya telah sujud oleh oleh Muhammad. Berbezalah kat situ. Jadi kat sini ia tu kita nama tu tak ada, boleh dizahirkan. Tapi yang kat sini maknanya dah siap-siap dalam tu. Siapa yang sujud ni? Pelaku dia dah already built in dalam tu. Dah siap-siap ada. Jadi dia telah sujud. Kalau kita nak mafhumkan kerana struktur dia tu tadi macam terbalik. Ia tu di yang kedua kan kat sini. Mana struktur dia kebalik. Tak, ini bukan pasif. Ini bukan, tak ada cerita pasif lagi ni. Pasif nanti satu bab yang lain, perbezaan pada baris. Bukan pasif. Tak boleh. Tak sama. Jangan buat macam tu. Okey je, kita proceed. Maknanya mafhum kita dari kalau kita nampak struktur bahasa Arab dia macam ni, jadi mafhum kita ialah ia telah sujud. Ini yang betul. Bukan ini yang betul. Ini kita punya faham. Itu struktur bahasa kita. Kita kenalah ubah. Sama juga macam bahasa Inggeris ke. Tapi kita kena ambil yang asal dia tu. Struktur dalam bahasa Arab, dia susun macam tu. Bukan saya susun. Bukannya ahli bahasa susun. Tapi Allah sendiri dah kata macam tu. Jadi Quran turun macam tu. Kita tahulah. Dalam ni. Contoh. Khalaqas samawat. Tu telah mencipta oleh ia. Akan benda lain. Adalah perkataan contoh. Nanti kita akan jumpalah. Macam kita kata qama. Telah berdiri oleh ia. Kan? Jadi kita faham. Bila kita faham tu terus nampak dia dah berdiri. Otak kita ni translate immediately lah ikut bahasa kita. Bila kita faham struktur tu. Jadi sekarang ni nak ceritakan kalau perkataan lain pun serupa juga. Kafara ditambah dengan ta berbaris sukun di akhir kalimah kafarat jadinya. Jadi telah engkar oleh ia perempuan. Jadi kalau sajadu tadi kafaru banyak kan perkataan ni dalam Quran. Innalladzina kafaru. Jadi kafaru. Jadi dia akan jadi telah engkar oleh mereka. Perkataan ni yang akan berubah tapi dari segi struktur dan terjemahan dia steady je. Ni mesti diterjemah dalam menggunakan fi'il madhi. Dia dah berlalu, telah. Okey. Sajadata. Jadi sajadata telah sujud oleh engkau. Kafarta telah engkar oleh engkau. Jadi tambah kafartum telah engkar oleh kamu. Kafartu telah engkar oleh aku. Kafarna telah engkar oleh kami. Ini ada dalam satu ayat tu. Iblis bagi disclaimer. Dia cerita. Macam dia tanya kita balik semula pula. Allah ceritakan dalam surah 17 ayat surah 14 kot ayat 22. Iblis punya dia katakan macam dia tempelak kita. Selitkan sikit boleh tak? Boleh kan? Ayat 22.
Ni perkataan kafar tu tadi. Okey, dia cakap jangan salahkan dia. Ni perkataan saya nak cari tu kafar tu. Ni. Inni kafar tu. Kenapa? Macam dia maksud saya kita dapat ni kan. Macam kita tengok ni disclaimer iblis ni. Kalau kita dah boleh terjemah. Okay, kita cuba cari perkataan fi'il yang kita dah tahu semalam. Macam contoh qala kita dah buat semalam kan? Maksudnya kita dah ada perkataan yang kita dah banyak kali, dah ramai yang dah tahu pun perkataan tu. Ni wa'ada kita tak jumpa lagi. Ni contoh istajabetum. Dia sambung tum kat belakang. Ni lagi da'autu. Perkataan tu kita dah jumpa semalam, kita buat memang saya tak expect kita semua dah faham. Maksudnya terus boleh ingat, tapi nak tunjukkan. Maksudnya contoh yang macam ni. Bila kita nampak tu kan jelas sangat-sangat. Bila kita nantilah maknanya benda ni proses. Jadi iblis ni ketika ni dia kata dalam dan telah berkata oleh syaitan itu tatkala telah diputuskan urusan itu ataupun perintah itu, sesungguhnya Allah telah berjanji oleh ia, ni fi'il madhi, telah berjanjikan oleh ia akan kamu akan janji yang benar, janji daripada kebenaran itu. Dan sedangkan telah berjanji oleh aku, ni wa'ad tu, telah berjanji oleh aku, telah menjanjikan oleh aku akan kamu. Lalu akhlaftum, telah menyelisihi ataupun telah mungkir oleh aku akan kamu. Aku telah memungkiri akan kamu. Dan tidak adalah ia bagiku, ni kita dah belajar masa awal-awal tu, bagiku atas kamu daripada pengaruh ataupun kekuasaan, melainkan bahawa telah menyeru oleh aku akan kamu ketika boleh juga ni, telah menyeru oleh aku akan kamu, lalu telah istajabtum, telah segera oleh kamu menjawab memenuhi bagiku. Ni oleh kamu. Kita nampak tum dekat belakang macam ni, maknanya kita tahu ni fi'il madhi ni. Nampak tu kat sini, kita tahu fi'il madhi juga. Maka janganlah kamu menyalahkan akan daku, dan salahkanlah oleh kamu akan diri-diri bagi kamu. Tidaklah aku tidaklah aku orang yang dapat menyelamatkan akan kamu, menyelamatkan bagi kamu, dan tidaklah kamu orang yang menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku, bila kafar tu ni, maknanya fi'il madhi dia dah jelas, dia dah done and over with, dia betul-betul in the past. Maknanya kita boleh kata, sesungguhnya aku telah engkar olehku, dah lama dah. Aku engkar kepada apa yang telah mensyirikkan oleh kamu akan daku. Yang kamu syirikkan, maknanya aku ni dah macam korang tak tahu, dah lama dah aku engkar kepada Allah tu. Kenapa kamu segera menjawab pertanyaanku, permintaan aku daripada sebelum ini? Ini min qablu. Dia cakap macam itulah. Ini nak cakap tu perkataan ni. Ada banyak bila aku ni perkataan kafar tu ni, ni yang saya ingat sangatlah. Sebab iblis bagi disclaimer kat kita Kita dah nampak ni. Ni disclaimer dia. So follow at your own risk. 14:22. Surah Ibrahim ayat 22 ya. Syaitan bercakap semula. Ketika tu kan dekat akhirat, di akhirat. Nanti dia nak cakap no need to blame me. Allah bagi tahu kat kita. Jadi ni rahsia dia, disclaimer dia. Dia dah bagi disclaimer siap-siap. 22. I would say disclaimer lah. Dari akhirat nanti. Dia kata macam tak tahu. Bukankah aku ni dah lama engkar kepada Tuhan, tapi kamu nak syirikkan dia dengan aku. Kamu yang buat macam tu, dia kata. Syaitan dia tak syirik kan? Iblis tak syirik. Lebih dahsyat lagi siapa? Fir'aun kan? Jadi macam itulah.
Dia engkar, dia termasuk kepada orang yang engkar, golongan yang engkar. Baik, kita bagi balik semula nak ceritakan tu. Jadi bolehlah tambah dekat situ pengetahuan, baca balik nanti dekat dalam tu banyak fi'il madhi. Surah 14 ayat 22. Salah. Ini perkataan yang maksudkan tu kafartu. Kafartu. Baik, kita cuba buat latihan. Mungkin kita dah nampak sikit bila saya kata fi'il madhi ni dia menunjukkan satu masa yang done and over with, dia masa lampau, kata yang dah lepas. Kadang-kadang ada yang bercampur. Jadi kat situ kita ni macam kena peka sikit. Oh, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. There must be a reason why. Baik, kita cuba buat latihan 14 fi'il madhi. Yang berikut ialah latihan yang perlu dibimbing, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang dah belajar ataupun dah mengajar, bolehlah cuba ya. Maksudnya kadang-kadang memang ada pelajar kita, kawan-kawan kita yang kena kita bantu slowly each and every word. Jadi bolehlah siapa yang dah macam tinggi sikit pengetahuan dia tu, bolehlah tolong kawan-kawan yang lain. Okey, dengan contoh yang biasa kita jumpa di dalam Al-Quran. Baik, contohnya sekarang perkataannya ada 4 perkataan di sini yang biasa kita dengar. 1, khalaqa. Pertama, khalaqa. Jelas tak dekat skrin? Ya? Yang di sini jelas Boleh baca tak? Boleh kan? Okey, yang pertama khalaqa. Jadi khalaqa ni selalu jumpa kan perkataan ni? Mencipta. Maksud dia mencipta. Jadi telah mencipta oleh ia. Sekarang bila dia bersambung dengan ta berbaris sukun, dia jadi telah mencipta oleh ia perempuan. Jadi saya akan bubuh kod dia je lah. Kat sini FD, biasa FD. Pelaku dia mustatir. Pelaku mustatir. Khalaqat, telah mencipta oleh ia, pelakunya pun mustatir, tapi dia ada tanda untuk perempuan tu je. FDP. Kita buat kat situ. FDP. Kemudian kalau bersambung dengan waw, waw alif, ada kala ada waw alif tu, alif panggil alif apa ni? Dia bukan alif ziyadah. Zaidah. Ni alif nak membezakan je. Alif nak bagi macam barrier. Telah mencipta oleh mereka. Jadi kod dia ialah FDR. R. Mereka. Khalaqu. Khalaqata, telah mencipta oleh engkau. Nanti kalau kita dah biasa dengan kod tu, kita baca mushaf mubayyinah tu, kita boleh juga terjemah. Kita dah boleh gunakan mushaf latihan tu. Contoh macam mushaf latihan ni, kita buatkan, ni macam contoh ni, qalu. Jadi kita tahu ni FDR. Jadi macam nak terjemah, ni kata kunci dia, telah berkata oleh mereka. Gitulah antara yang kita boleh buat. Baik. Khalaqatum, telah mencipta ya oleh kamu semua. Telah mencipta oleh kamu semua. Khalaqtu, telah mencipta oleh aku. Kalau aku ni menunjukkan Allah, jadi biasanya kita akan buatkan A tu huruf besar lah. Kalau Allah yang kata, Allah yang sedang berfirman, khalaqtu. Tapi kalau yang lain tak payahlah. Ni kita boleh jelas nampak kisah, masih lagi kisah syaitan tadi, iblis tu, surah 7 ayat 12 sehingga ayat 13. Boleh tengok ni. Di iblis macam masa mula-mula, iblis ni makhluk yang mula-mula resis, makhluk resis pertama. Sebab dia rasa bangsa dia lebih baik daripada bangsa manusia. Dia kata Allah ciptakan aku, telah mencipta oleh engkau, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi dua-dua ni ada. Khalaqta ada, khalaqtu ada dalam ayat ni. Boleh tengok this ayat perkataan ni dalam konteks yang lebih luas. Khalaqna, telah mencipta oleh kami. K je. Kalau kami, K je. Kalau kamu, KS.
Tapi tak payah sebut kamu semua. Ni untuk kita nak mula-mula belajar, kita letak je lah. Pasal as for code, untuk code tu kita letak KS lah. Okey, kita cuba tengok perkataan yang kedua. Cuba terjemahkan ya. Kita buat sama-sama perkataan kafara. Jadi kalau kafarat, apa terjemahan dia? Bagus, telah ingkar oleh ia perempuan. Okey, saya tak payahlah bubuh jawapan kan, jawab sama-sama. Boleh? Perkataan tu dah diberi kat atas ni. Nanti saya bagi kertas ni je buat ataupun handoutnya. Kafaru, telah ingkar oleh mereka. Telah ingkar oleh mereka. Ya. Yang online pun sama-samalah supaya kita dapat apa sama-sama maknanya. Kafarta, Telah ingkar oleh ingkar oleh engkau. kau. Telah ingkar oleh Ya. Kafartum, Telah ingkar oleh Telah ingkar oleh kamu. kafartu, telah ingkar oleh Aku. telah ingkar oleh aku. Kafarna, telah ingkar oleh kami. kami. macam tu je. Senang sikit PMRD ni sebab dia yang kata dasar. Tinggal tambah je, kita tengok penambahan tu insya-Allah kita boleh terjemah. Baik, perkataan ni pun selalu dalam Quran. Kasaba. Kasaba ni maksud dia telah berusaha oleh ia. Telah berusaha oleh ia. Kasabat Ia perempuan. telah Telah ia berusaha oleh ia perempuan. ia perempuan. Nah, P tu dalam kurungan. Kasabu Telah Telah berusaha oleh mereka. oleh mereka. telah berusaha oleh mereka. FDR. Ya, kasabeta Telah berusaha oleh Telah engkau. berusaha oleh engkau. kau. Kasabetum Berusaha Telah oleh berusaha oleh mereka. kamu. kamu semua. kami semua. KS. Kasabetum Telah berusaha oleh Telah aku. berusaha oleh aku. telah berusaha oleh aku. FDA. Telah berusaha oleh kami. Ya. Telah berusaha oleh kami. Baik, kita pergi kepada perkataan. Telah berusaha oleh kami. Ada soalan ke? Tak ada Fa'ala Telah Melakukan oleh ia perempuan. tak ada. Kalau fa'ala tak ada perempuan. Itu bukan fa'ala. Telah melakukan oleh ia. Dia tinggal baca je jawapan. Fa'alat. Fa'alat Alat baru ada. perempuan. Oleh ia. Telah melakukan oleh ia perempuan. Fa'alu Telah Mereka telah melakukan oleh mereka. Bukan oleh ia perempuan. Fa'alu. Tengok dekat skrin. Fa'alu. Mereka. Telah melakukan Mereka. oleh mereka. Melakukan oleh mereka. Mereka. Mereka bukan mereka perempuan. Mereka perempuan lain. Ada dia punya verb tu apa? Fa'alta. Melakukan oleh Telah melakukan oleh engkau. oleh engkau. Fa'altum. Telah Telah melakukan oleh Telah melakukan kamu oleh semua. kamu semua. Betul. Fa'altu. Telah Telah melakukan melakukan oleh aku. Ya. Fa'alna. Telah melakukan oleh kami. Kami. Ya, telah melakukan oleh kami. Ni just a matter of getting used to. Maknanya ini hanyalah tinggal kita ni betul-betulkan je lah apa yang kita dah tahu. Okey, cuba kita Bukan tengok oleh perkataan. engkau. Ya. Aku. Okey, kita dah buat dah tadi. Okay, cuba je lah. Ni cuba ayat ni. Ni selalu kita baca. Kalau kita dah habis Al-Baqarah, kita selalu ulang-ulang Al-Baqarah ni pun kita akan jumpa banyak kali ungkapan ni. Okay, ni kita dah buat dah. Saya tertulis kat sini. Cuba-cuba je lah. Cuba terjemah.
Okey, cuba terjemahkan ni. Sahabat. Okey, Bagi kita penggal. Kalau kita tak ada ni, kita boleh penggal lah. Kita boleh. Okey, la ni kita dah belajar kan? Budaya. Nah. La apa? Fi'il. Ni fi'il. Harf. La, kalau apa dia? Wa, la, hum, ma, kasab, betung. Cuba. Laha, la, bagi ha, nya. Nya untuk perempuan ni. Ha ni. Bagi baginya perempuan. Maknanya bagi. Perempuan. Tak payah sebut perempuan. Nak tunjukkan ni untuk perempuan. Bukan lahu, tapi laha. Ma isim. Bagi. Apa yang. Apa yang Harf ini ma isim. Kasabat. telah berusaha Berusaha oleh oleh dia dia. perempuan. Kenapa kena perempuan? Ni mesti ada subjek dia tu. Dia berbalik semula kepada ni lah. Apa ha ni? Kita tengok ayat tu nanti. Kita boleh tengoklah ayat tu. Kenapa laha kenapa bukan lahu? Kenapa kasabat? Sebab tu. Ya. Ma ni ma isim, bukan mahar. Kalau mahar maksud dia tidak. Ini ma isim maksud dia apa yang. Baginya apa yang telah berusaha oleh ia wa dan bagi kamu semua apa yang kamu telah usaha oleh kamu. Ini kan ayat ni Allah sebut dalam surah, kalau surah 2 dua kali ni. 134 dan juga ayat 141. Lebih-lebih lagi. Ini kan satu ayat yang sangat-sangat bagus untuk mengingatkan kita supaya jangan berbalah tentang orang yang dah lama meninggalkan kita. Contohnya nenek moyang kita. Bila kita dapat satu ilmu baru, kita sibuk nak fikirkan orang yang dah tak ada tu. Kan? Betul. Nanti kita balah. Habis, atuk nenek moyang saya dulu buat macam ni. Apa ni? Kita macam kita fikirkan macam tu pula. Kita bagi pihak, nak fikir bagi pihak mereka. Jadi Allah sebut dalam surah ni, tilka ummatun qad khalat. Itu umat-umat yang dah berlalu. Laha ma kasabat, bagi umat itu apa yang dia usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Jadi jangan bergaduh tentang orang yang dah tak ada. Kadang kita cerita pasal imam tu lah, imam ni lah. Tapi kita buat apa? Kita tak baca Quran pula. Imam punya baca Quran yang kita kecohkan. Jadi kita ayat ni beri peringatan lah pada kita. Jangan duk bergaduh tentang orang yang dah tak ada. Jangan berbalah. Yang penilaian tu di sisi Allah, bukan kita. Itulah. Kita doakan lah. Kita doakan. Ya. Tak habis kita. Kita fokus kita usaha. Kita fokus kita punya usaha, kita punya amal, kita punya pekerjaan, kerja kita hari ni. Sangat bagus ayat ni untuk macam kita ni selalu kadang bergaduh pasal benda-benda macam tu. Benda orang dah tak ada. Habis macam mana? Atuk saya dulu imam, takkanlah dia salah. Kita selalu risau yang tu kan. Ni ayatnya. Tilka ummatun qad khalat. Jadi tadi tu laha ni merujuk kepada ummah ni. Ummah ni isim apa? Ingat lagi tak? Ni ulang kaji sikit. Ummatun isim, bentuknya nakirah. Jadi kalau nakirah, kemudian jantinanya perempuan. Dia punya apa bilangan? Satu. Jadi kat sini nakirah kita sebutlah suatu umat. Tilka ni isim Isyarah. Itu untuk perempuan itu untuk perempuan. Jadi ni memang umat tu biasa perempuan. Kalau tak ada mak tu tak boleh jadi, tak ada perempuan mana boleh jadi umat, tak boleh membiak. Tak ada lelaki tak boleh juga berkembang. Jadi macam itulah. Itu adalah suatu umat. Qad apa qad? Padahal. Kita belajar ni semua ni. Dah boleh. Padahal. Qalat. Pasti. Ni qad pasti ataupun benar-benar. Qalat telah oleh ia. Tak tahu lagi lah teacher apa benda. Telah apa? Telah berlalu. Telah lepas.
telah jalan dulu. Itu adalah suatu umat benar-benar Sukun telah dia. laha Perempuan. Umatun. Tilka pun perempuan. ah Laha. Kan ha tu perempuan. Baginya. ni cakap Umatun. dengan siapa? Bagi tahu saya ke apa dia? Nombor 940035. Betul kan? Saya ada tersilap ke apa? Tak ada kan? Betul Betul, kan? betul. Jadi ni laha ni, kenapa laha? Sebab dia merujuk kepada umat ni tadi. Umatun. Dan ni khalat ni pun dia merujuk kepada umat juga. Dia telah berlalu oleh ia. Ia tu siapa? Ia tu perempuan. Jadi kalau perempuan, satu subjek dia tu, ni baru boleh cerita pasal subjek. Subjek dia tu muannas, maknanya dia punya fi'il pun kena ikut muannas. Jadi sama juga kasabat. Kenapa tak pakai kasabah? Sebab merujuk kepada umat juga. Mana? Baginya apa yang telah berusaha oleh ia, dan bagi kamu apa yang telah berusaha oleh kamu. Yang ni kita belum belajar lagi dengan lebih detail. Tapi kita boleh sebahagian dah boleh dawa dan Bagi la malif, bukan la saja. Tidak. Bukan Tidak. jangan. Ni tidak. yang Bukanlah jazam. Tus'aluna. Ni belum belajar. Amma 2. Tus'aluna, kamu ditanya. Amma ada 2. Ada 2 kalimah. Satu an, satu ma. Jadi an Daripada apa yang dari hal apa yang apa yang. Kalau ada harfu jar je ni mesti ma isim. Tak boleh ma yang harfu kata sendi tu. Kata ma nafiah tak boleh. Dia ada harfu jar, maknanya dia mesti ma apa yang. Dari hal apa yang kanu adalah mereka ya'maluna. Mereka kerjakan. Ni belum belajar. Yang ni saya highlight. Yang ni kita belum belajar lagi. Kita nak akan belajar sekejap lagi ataupun esok hari. Jadi ni pun belum. Tapi sekarang ni sebahagian daripada ayat ni sepatutnya kita dah boleh terjemah daripada sini. Semua yang kita baru belajar hari ni. Yang lah tu bukan ni jangan. Dia tidak. Bukan. Nanti kita Kalau belajar. Jangan dia apa? Kalau jangan dia Kalau janganlah jazam, yang ini tak ada nun. okey, masuk. Okey. Majzum. Baik, okey. Seterusnya kita pergi balik semula tadi. Okey, jom kita cuba buat latihan yang seterusnya. Latihan 15. Tandakan fi'il yang betul seperti contoh. Semak dan terjemahkannya bersama guru. Ini saya nak minta semualah cubalah ambil satu-satu perkataan dan cuba terjemahkan. Tandakan dia punya kod dia, dan lepas kita tandakan kod dia, maknanya kita kenal pasti dia ni fi'il apa, siapa pelaku dia. Lepas tu baru kita terjemahkan. Terjemahan kita lebih tepatlah begitu. Saya tak kisahkan sangat, maksudnya macam ni. At this point jangan jadikan perkataan tu kata dasar dia tu ataupun kata vocab dia tu, kosakata kata kerja tu sebagai benda yang menghalang kita lah. No, kita nak dapatkan cara menterjemah bila kita jumpa kosakata fi'il madhi. Ya? Okey, contoh khatama. Jadi ni siapa pelaku dia? Dia fi'il madhi yang kata dasar kalimah ni 3 huruf, di awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi kita pun tanda fi'il madhi. Kalau kita dah tahu fi'il madhi, kita terus terjemah telah mengunci oleh ia. Okey, kita cuba sa'altum. Okey, siapa nak buat dalam kelas ni? Saya panggil boleh. Okey, Cik Wan. Okey, Cik Wan, sa'altum. Pakailah mikrofon, kawan-kawan boleh dengar. Cakap ataupun cakap kuat sikit je. Telah bertanya. Okey, kita tanda dulu macam mana, yang mana? FD apa? FDR. KS. FD, KS. KS, yes. Semua. Yes. Sa'altum. Okey, kalau dah okey. Sa'altum, jadi terjemahan dia ialah Telah bertanya oleh kamu. telah, betul. Telah bertanya oleh Oleh kamu semua. boleh kamu je pun boleh. Sa'altum. Okey, kita cuba seterusnya. Ata'na. Sabri nak cuba?
Okay, Sabri cuba. Yang mana? FD mana? Ha? FDK. Okey, nak cuba ramai-ramai tak nak seseorang. Okey, boleh. Jadi terjemahannya telah taat oleh kami. bagus. Telah taat oleh kami. Masya Allah. Ataupun kalau begitu orang pelajar online pun boleh cuba. Semua buka je mic. Tapi bunyi dia riuh-riuh sikit lah. Tenang Amanah. Beriman. Oleh kami. Telah beriman kepada ia. FD. FD. Jadi terjemahan dia telah Beriman oleh dia. Beriman oleh ia. beriman oleh ya. Ya, bagus. Okey, saya pergi ke bawah. Kharajat. Kharajat. FDP. FD. Oleh ayah. Telah keluar Dia perempuan. Oleh ia perempuan. Kharajat. Tengok dekat skrin. Telah Saya keluar oleh buka buku. dia Kalau ikut buku perempuan. dia perempuan. Kharajat. Telah berkata oleh ia. kharajat. Kita tengok skrin. Ni dah siap dah. Kharajat. Telah Telah keluar oleh dia. oleh ia perempuan. perempuan. Oleh dia perempuan. Perempuan. Ya, betul. Okey. Saya tak kalau boleh kita buat, kalau kata buat sama-sama, kita buat yang atas skrin ya. Okey. Qala Telah berkata oleh ia. FD. FD. Telah berkata oleh Ia. right. Ataina advance. mana? Follow lah. FB. FDP. Di Kami. saya dengar ada macam FDK. ada rasa advance sangat ke ni? Tak kot. Ada yang rasa advance sangat. Kat mana yang terasa tersangkut tu? Tak apa, saya boleh explain balik semula. Tak nak ada yang tercicir. Okey. Kita tengok macam ni. Ataina, contohnya perkataan ni mungkin kita asing sikit lah. Kita jarang jumpa. Jadi kita tengok dekat sini. Dia tanda dia tu tadi. Kalau ada dia sambung dengan nun, fathah. Ni maknanya ni pelaku dia. Ini kami. Kami. Vocab dia ada kat bawah ni. Kurniakan oleh kami. Jadi kita tengah belajar tentang fi'il madhi. Bila fi'il madhi tambah telah. Jadi telah dikurniakan oleh siapa? Pelaku dia. Kami. Itu je. Dia sebenarnya boleh. Kalau saya cakap laju kan saya bagi tahu, kalau awal-awal lagi tu. Kalau saya tercakap laju sangat bagi tahu. Qataltum FDKS. telah membunuh Telah membunuh kamu. Telah membunuh oleh oleh kamu. kamu. betul. Telah membunuh oleh kamu. Jadi kalau kamu semua tu nak membezakan ni je. Kamu dengan KS dengan kami. Nak bezakan K untuk kami dengan K untuk kamu. Jadi kita bubuh KS tu. Tapi dari segi terjemahan, kalau kita sebut kamu, itu menunjukkan ramai. Tak perlu lagi nak letak semua pun tak apa. K ni menunjukkan kami lah kalau kami. Baik, saya pergi bahagian bawah daripada kata-kata tu. An'amtu. Aku FD. oleh aku. Aku. Jadi Aku Telah memberi nikmat oleh aku. oleh aku. Kalau dalam Fatihah tu telah memberi nikmat oleh Allah. Allah ke? Perkataan Allah ke kat situ? Okey, maksud kita tahu. Kita maksudkan Allah. Tapi kat dalam tu perkataannya apa? An'amta alaihim kan? An'amta. Jadi kalau an'amta telah memberi nikmat oleh engkau. Yang ni aku. Ni kalau dalam ayat berapa? Surah 2 ayat 48 Ayat berapa? Ya Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ayat apa? Lupa, muka surat 8. Kan?
Tapi teacher pula lupa nombor ayat. Mungkin tak apalah. Amat. Amat. Kalau perempuan, okey ada soalan. Kalau perempuan macam mana? Amat. Sebab dia akan balik semula. Amat. Tapi kan Ayat 40. ayat 40 tadi 2:40. An'amtu. Okey, amat. Amat. Tapi tak ada kan dalam Quran. Biasanya an'amtu, an'amta ni sebab merujuk pada Allah. Yang memberi nikmat kepada kita ni semua Allah. Tak ada, melainkan merujuk pada yang lain. Jadi perempuan ni lagi tak ada lah amat. Tak ada. Dia mungkin perkataan lain lah. Zalamu. oleh mereka. Yes, R. R. Mahannya R. Telah telah zalim oleh Mereka. ramai. Dia kalau mereka sahaja, tak ada cakap lelaki perempuan, dia boleh jadi lelaki semua, dia boleh jadi lelaki campur perempuan. Tapi kalau dia mengkhususkan perempuan je, dia lain. Dia punya dhamir mutasil dia lain lah. Mereka perempuan. Itu biasanya dengan nun. Nun baris fathah. Muslimun. Okey. Arsalna. Mereka Kami. Yes. Jadi telah bagus. Mengutuskan oleh kami. Anzalna. Sama juga. Telah menurunkan oleh kami. Okey. Hajaru. Ramai. Mereka. Fi'il madhi. FDR. Telah berhijrah oleh mereka. Hajaru fi sabilillah. Hasibatum. FDKS. Tum. Kamu semua. Telah mengira oleh kamu semua. Raditu. Aku. Aku. FD. Okey. Telah reda. Telah reda. Macam tu pun boleh. Tapi DHA. ada H kot biasanya. Nanti kena semak dengan Tak kamu. ada. Tak ada. Tak ada kan? Sebenarnya tak ada. Telah reda oleh reda. Kalau orang Melayu cakap reda, saya dah reda dah. Saya cakap reda. Okey, dapat Cik Tanal sebut orang Melayu punya. Oh, perkataan dia sebenarnya asal dia bahasa Arab. Tapi orang kalau dah tahu sikit nanti dia akan betulkan lah. Akan betulkan sebutan. Saya dah reda dah. Macam tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina ni fikir pagi. Dah mesti dah boleh dah terjemah. Ya Allah, aku sebenarnya sedang berkata apa ni? Aku reda dengan kau ni sebagai Tuhanku, ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu semua dalam benda dah boleh terjemah dah. Apa banyak sangat doa-doa ni sebenarnya kita belajar the basic ni dah boleh dah terjemah ya. Ra'aita. Rada. Lihat oleh engkau. Rada. Dia dengan alif, dia dengan ada soalan. Jadi rada. Dia sebab dia nak dia sukun kan, dia akan jadi dia bertukar sendirilah. Radiya ataupun radiya pun boleh juga. Radiya. Asal dia radi. Radiya. Macam tu. Radiya. Ada juga. Radiya. Radiyallahu anhum. Telah reda. Keredaan. Boleh tengok balik. Tapi saya tahu dia memang ni lah. Jadi perkataan ni selalu jumpa dalam Quran tu ada radiyallahu anhum, ada raditu. Telah reda oleh aku. Maksud redha tu. Maksud reda
suka, serah diri semua masuk. Apa? Terima Allah tu, Bukan redha. suka rela. Dengan suka hati, yang dengan rela, dengan gembira, dengan penuh rasa macam submission lah sebagai hamba. Terima. Suka dengan Allah ni sebagai kita punya Tuan. Kita tak ada komplain atas redha tu. No complain. Syukur, dengan rasa syukur. Bila radhi Allah tu. Ra'aita telah Telah melihat Oleh Oleh engkau. aku. Oleh engkau. melihat oleh engkau, Engkau. telah melihat oleh engkau. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ada perkataan tu. Telah melihat oleh engkau. Ra'ait. Ra'at. Ra'at saja. Buang ya tu. Ra'aitu, ra'aita. Telah Ahadu. oleh Mereka. Ya, telah Berjaya. FDR. Berjaya. Jadi telah berjanji oleh mereka. Ahadu. Ahada. Ahada. Ahadum. Aslam tu. Telah menyerah diri oleh aku. FDA. Aku. FDA telah menyerah diri oleh aku. Oleh aku. Itu Islam tu mendatang perkataan ni lah. Aslam tu. Aslam tu li rabbil alamin. Telah menyerah diri oleh aku akan Tuhan bagi sekalian alam. Ni dalam surah Baqarah juga dah jumpa. Darasa, darasat, Telah belajar. Ya. belajar oleh Ia perempuan. perempuan. Ya, betul. Ni darasna. Kalau terjemahkan, saya bagi tahu ni. Betul. Telah Telah belajar oleh kami. Darasna fi'lal madhi. Telah belajar oleh kami fi'il madhi tentang dakhala. Telah masuk. Ya. Sahaja. Jadi telah memasuki oleh Ya. yang mana default tu kita tak payah buat ni, tak ada, sebab memang tak bersambung pun tak nampak. Jadi dhamirnya adalah mustatir, tersembunyi. Baik, alhamdulillah. Jadi kita pun dah selesai latihan ni. Besok kita masuk topik baru, fi'il mudhari'. Bertambahlah pelajaran kita. Ya. Okey, Cik Taziman kata nak buka mushaf latihan Fatihah. Baik, kita cuba ya. Kita tengok. Okey, dah bolehlah cuba terjemahkan ni. Dah terjemah. Dah boleh kan? Ada tak perkataan tu? Ni memberikan nikmat ni. Patutnya kena tambah. Ihdina. Okey. Ni fi'il amar. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Betul? Ni tunjukkanlah oleh engkau sebab ni fi'il amar. Fi'il amar. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Macam saya kata tadi. Ya? Tak ada ya? Latihan dia. Ni. Ha? Dia tunjuk belakang pun dah nampak. Ini ya. Apa dia? Cik Saziman nak tanya apa? Kenapa di dari bawah? Kenapa baris bawah? Sebab abang kata di, kalau abang pada akhir ialah sukun. ya betul. Tapi dia sukun juga sebenarnya. Dia bukan sukun macam ni. Dia ihdi ni perkataan dia fi'il amar kan. So kita bayangkan fi'il amar duk belah ni. Ni fi'il amar. Sini fi'il mudhari', sini fi'il madhi. Asal kalimah tu ialah hada. Jadi dia binaan dia tu ada huruf illah. Dia ada huruf cacat. Dia ada huruf cacat ni. Bila ada huruf cacat, bila nak buat fi'il mudhari', so kita akan belajar lebih lanjut, tapi tak apa, hari ni saya boleh sampaikan juga sebab kita dah buat itu. Jadi dia akan jadi tu masih lagi yahdi. Dikekalkan yang ni. Yahdi. Dia macam ni lah. Yahdi. Jadi bila dia jadi fi'il amar,
penambahan dia jadi macam ni kan. Manakala bila ada perkataan yang dibina dengan huruf illah, jadi sepatutnya sama. Dia akan buangkan huruf illah tu. Makna dia buang huruf illah, apa yang tinggal? Kasrah je lah. Tapi dia sebenarnya kita tak boleh cakap dia kasrah. Dia memang macam tu cara dia. Ni fi'il amar untuk perkataan yang dibina dengan ada huruf illah di dalamnya. Di hujung dia tu. Hada, yahdi, dibuangkan huruf illah ni bila jadi fi'il amar. Kalau tidak dia sukun kan, dia memang asal dia dah tadi sukun. Ihdi. Kalau kita eja kan macam tu. Yahdi, ya fathah, ha sukun, yah, dal kasrah, ya sukun, di. Jadi dia dah sukun, tak boleh. Cara dia tu buang yang sukun tu tadi, tinggal lah ni. Tinggal je kasrah. Tapi di awal dia ada hamzah wasal. Dia adalah nanti hukum rukun yang lain tu. Tapi for the time being, tak payah. Kita tak payah susah, benda ni ada dah. Oh, sebab dia ada huruf illah, dia tak ikut macam biasa lah. Dia tak ikut, lain sikit lah. Buang huruf illah. Dia ada yawam. Ada, Itu dia kata huruf sakit. huruf sakit tu. Jadi dia tak ikut. Dia tak ikut, dia tak boleh ikut. biasalah. Yelah macam orang OKU, cacat dia mana boleh ikut laluan biasa, kena ikut laluan orang OKU. Dalam modul 2 tak? Ada, insya-Allah. modul Mungkin modul 2 ataupun lebih lanjut lagi modul 3. Modul 3 Okey. binaan kalimah. Modul 3 binaan kalimah. Ini binaan apa? Ini tak ada bina apa-apa. Ni kenal dan terjemah. ini modul Untuk 3. modul ni insya-Allah. Ya, Ya. insya-Allah. Baik, jadi kat situlah. Tak banyak perkataan yang ada huruf cacat ni. So no need to worry so much about the word. Bila jumpa nanti buat. Bila jumpa baru buat. Contoh perkataan yang ada huruf cacat ni macam tadi tu ata. Ata. Ni huruf cacat juga. Ata. Ata. Ni huruf cacat lah, ada 3. Ata. Lepas tu nanti dia jadi yakti. Ikti. Dia tak boleh panjang lah. Itu. Ada juga itu. Baik, kat situ dululah ya. Kita hari ni sampai sini dulu. Jadi kita akan sambung lagi kelas kita. Apa yang patut saya bekalkan hari ni? Apa dia? Berapa muka surat ni? Ni boleh buat. Latihan 14, 15 dan juga muka surat inilah fi'il madhi 28. Baik. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih, teacher. Terima Terima kasih, teacher.